Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Dan salam sejahtera. Selamat datang ke MRSM Pekalan Hulu. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, tahniah dan syabas diucapkan kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 1 dan 4 2021 dan juga tahniah dan syabas buat ibu bapa yang mana anak-anak telah berjaya melanjutkan pelajaran ke MRSM Pekalan Hulu. Moto MRSM Pekalan Hulu, cerdik, berakhlak, bermanfaat. Itu merupakan moto yang dipegang erat selama ini bermula daripada tahun 2008 hinggalah kini penubuhan MRSM Pekalan Hulu. Namun, anak-anak yang terpilih ke MRSM Pekalan Hulu diharapkan dapat menggunakan peluang dan ruang yang ada ini bagi memastikan kecemerlangan terus dicipta sama ada dalam bidang akademik, co-curriculum dan juga kepimpinan. Tuan-tuan dan puan dikasihi sekalian dan anak-anak tingkatan 1 dan 4 yang dikasihi. Sini saya ingin membentangkan ataupun menceritakan sedikit sebanyak tentang MRSM Pekalan Hulu. Untuk makluman tuan-tuan dan puan serta anak-anak pelajar tingkatan 1 dan 4. Ya, bahawa MRSM Pekalan Hulu ini adalah sebuah MRSM Premier yang mana pelajar tingkatan 1 dan 4 dan seterusnya pelajar-pelajar tingkatan yang lain akan meneruskan pengajian ke MRSM dalam bidang yang akan kita terangkan sebentar nanti. Tuan-tuan dan puan serta anak-anak pelajar tingkatan 1 dan 4, saya mulakan taklimat saya dengan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizalmi bin Dahaman, Pengetua MRSM Pekalan Hulu yang kelima. Mudah-mudahan kita dapat bersua dan kita dapat berkenalan bagi memastikan hasrat tuan-tuan dan puan menghantar anak-anak dan seterusnya tujuan anak-anak berada di MRSM ini terus melakar kehebatan dan kecemerlangan diri. Dan saya akan perkenalkan barisan pengurusan MRSM Pekalan Hulu dimulakan dengan timbalan pengetua pembangunan pelajar Encik Hassan bin Ghazali, di mana ia akan menguruskan hal ehwal anak-anak kita sepanjang mereka berada sama ada di asrama, mungkin berkaitan dengan kebajikan yang berkait rapat tentang rawatan ke klinik, berkait rapat dengan pulang bermalam dan sebagainya. Seterusnya, saya perkenalkan timbalan pengetua pembangunan bakat Encik Khairul Anwar bin Muhammad. Ia akan menitik beratkan perkara-perkara yang berkaitan dengan bakat pelajar, co-curriculum, kepimpinan dan juga koperasi. Seterusnya, saya memperkenalkan barisan ketua-ketua jabatan akademik yang terdiri daripada ketua jabatan matematik iaitu Puan Iliana Ghazali, ketua jabatan sains Encik Jasmi bin Abdul, ketua jabatan bahasa Encik Samsul bin Arsyad dan ketua jabatan sains sosial Ustazah Nurdiana binti Salahuddin. Mereka ini akan memastikan kurikulum ataupun perkembangan akademik anak-anak dirancang dan dilaksanakan dengan berkesan agar anak-anak meneruskan kecemerlangan mereka dalam bidang akademik. Dan seterusnya, ketua unit peperiksaan dan penilaian maktab iaitu Cik Nur Hanani binti Abdul Rahman, dan bagi memastikan anak-anak kita emosinya stabil, dapat mengetahui latar ataupun jalur kerjaya anak-anak, kaunselor yang namanya diberi Encik Muzaffar Draman akan membantu anak-anak dalam proses pengurusan emosi dan kerjaya. Seterusnya, sepanjang anak-anak kita berada di asrama, tidak dapat tidak orang yang akan tuan-tuan cari adalah ketua guru asrama iaitu Ustaz Muhammad Fadil bin Harun. Dan Ustaz Fadil bin Harun ini akan memastikan anak-anak kita sepanjang berada di asrama dari segi kebajikannya, dari segi perkara-perkara yang mungkin anak-anak perlu biasakan diri, insya-Allah ketua guru asrama ini akan membantu. Dan tak dilupakan untuk memastikan hubungan antara ibu bapa dan pihak maktab dibina satu jabatan yang baik, maka peranan yang penting juga dimainkan adalah muafakat MRSM Pekalan Hulu, di mana kalau di sekolah biasa kita kenal sebagai Persatuan Ibu Bapa dan Guru, dan nama yang diberi adalah Encik Abdul Mukti. Dan apa-apa jua cadangan
apa-apa jua yang berkaitan dengan sokongan bagi program-program pemantapan anak-anak kita, bolehlah tuan-tuan perempuan berhubung ataupun berinteraksi dengan pihak ahli jawatankuasa muafakat. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, di MRSM ataupun sistem pendidikan MRSM ini terbeza berbanding di sekolah biasa. Antara yang menitik beratkan kepada perkembangan emosi, dapat anak-anak kita membiasakan diri dengan sistem MRSM, maupun dapat melihat perkembangan anak-anak sepanjang mereka berada di MRSM. Peranan homeroom amatlah penting. Homeroom ataupun nama yang lain diberikan sebagai keluarga pelajar memainkan peranan penting menggantikan tempat tuan-tuan perempuan, ibu bapa yang berada jauh daripada anak-anak. Maka peranan guru penasihat homeroom mengganti ibu bapa bagi memastikan anak-anak kita terbimbing, anak-anak kita terjaga dan anak-anak kita memainkan peranan yang penting bagi memastikan bakat ataupun potensi diri mereka itu terus diukir, terus tercipta kejayaan, insya-Allah. Dan selain daripada itu, saya katakan di sini mungkin pertama kali tuan-tuan perempuan dan anak-anak tingkatan 1 dan 4 menjejakkan kaki dengan sistem MRSM. Dan ada juga dalam kalangan tuan-tuan perempuan dan anak-anak yang lain telah menempatkan diri di MRSM. Namun sikit sebanyak saya ingin katakan, antara kemudahan yang disediakan di MRSM Pekanbaru Luhur adalah kemudahan asrama, di mana semua pelajar-pelajar kita akan berada di asrama sepanjang sesi persekolahan berlangsung. Dan untuk tuan-tuan perempuan, kawasan asrama adalah kawasan larangan untuk ibu bapa daripada memasukinya kecuali pada hari pendaftaran. Yang kedua, kemudahan diberikan di asrama di mana anak-anak ditempatkan 8 orang sebilik mengikut homeroom masing-masing. Ini dapat memastikan anak-anak kita dapat terus berinteraksi sama ada di dalam aktiviti homeroom maupun di luar aktiviti homeroom. Ini dapat memberikan mereka lebih kenal mengenal antara satu sama lain. Seterusnya, kemudahan di dewan makan. Anak-anak kita akan disediakan juadah untuk makan sebanyak 5 kali sehari. Maka ini tuan-tuan perempuan tak perlu bimbang untuk menyediakan duit tambahan untuk anak-anak. Makanan yang tersedia di dewan makan antaranya sedap berbanding juga yang kita sediakan di rumah, insya-Allah. Dan seterusnya, di asrama juga kita sediakan bilik sakit di mana anak-anak pelajar yang mungkin memerlukan rehat selepas menerima rawatan yang agak kritikal ataupun agak berat, mungkin mereka ditempatkan di bilik sakit dengan kebenaran doktor ataupun dengan kebenaran guru asrama itu sendiri. Dan seterusnya, surau disediakan juga kepada anak-anak di mana para pelajar muslim dan muslimah diwajibkan mengerjakan solat 5 waktu berjamaah, tidak kira apa keadaan sekalipun kecuali waktu uzur bagi muslimah. Dan seterusnya, tuan-tuan perempuan dinasihatkan untuk tidak memberikan duit tunai yang banyak kepada anak-anak bagi mengelakkan kes-kes kecurian berlaku ataupun mungkin anak-anak tercicir. Tambahan pula untuk tingkatan 1 baru nak membiasakan dia berdikari. Mungkin pelajar tingkatan 4 dah biasa. Jadi kita ingin cadangkan kepada ibu bapa agar mungkin boleh memberikan simpanan duit itu kepada guru homeroom yang akan tuan-tuan dapat sebentar nanti, ataupun kita sediakan mesin ATM bank rakyat di berhampiran dengan pondok pengawal. Ini bagi memudahkan anak-anak kita mengeluarkan duit jika mereka mahu berbelanja ataupun jika ingin membayar yuran dan sebagainya, mereka boleh tunaikan di mesin ATM dan seterusnya membayar di kaunter ataupun di pejabat. Dan khidmat dobi juga disediakan di mana pelajar-pelajar kita wajib membayar yuran dobi sebanyak RM10 sebulan, dan ada juga dobi lain diri. Walau bagaimanapun anak-anak wajib menggunakan perkhidmatan dobi yang disediakan oleh pihak koperasi. Seterusnya, pelajar-pelajar akan disediakan juga dengan kios ICT di mana pelajar akan dapat mengakses laman web, dapat mengakses tugasan secara dalam talian ataupun dapat meneroka ataupun dapat explore perkara-perkara yang mungkin diperlukan dalam tugasan mereka, dan kita sediakan juga dengan mesin pencetak ataupun printer. Dan selain daripada itu, kedai koperasi yang beraneka barang juga disediakan di kedai koperasi, sama ada barang yang berkaitan dengan
keperluan peribadi, ataupun alatan-alatan persekolahan, ataupun mungkin yang berkaitan dengan makanan-makanan tambahan yang mungkin digemari oleh anak-anak. Untuk makluman, Koperasi MRSM tidak sediakan makanan ringan ataupun mi segera. Jadi mi segera itu dilarang di MRSM Kelang Hulu sebolehnya. Dan tak diketinggalan juga pelajar-pelajar pada waktu rehat, sekiranya mereka ingin mendapatkan juadah yang lain daripada yang disediakan di Dewan Selera, Dewan Makan, ataupun tambahan daripada Dewan Makan, mereka juga boleh mendapatkan juadah tambahan secara berbayar di kafeteria MRSM Kelang Hulu. Tuan-tuan dan puan dikasihi sekalian, mungkin tuan-tuan dan puan risau tentang keadaan kesihatan anak-anak dan bagaimana MRSM Kelang Hulu menguruskan rawatan kesihatan bagi anak-anak. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan, anak-anak kita perlu mempunyai sifat berdikari. Sekiranya mereka tidak sihat, mereka boleh berhubung dengan warden yang berada di asrama, ataupun mereka boleh memaklumkan kepada guru homeroom-nya sendiri, tanpa memerlukan tuan-puan sendiri yang mana akan menghubungi pihak warden, guru asrama ataupun guru homeroom menyatakan bahawa anak tidak sihat. Mengapakah tidak anak-anak terus berhubung dengan guru asrama, terus berhubung dengan guru penasihat homeroom, dan insya-Allah rawatan cepat dan tepat boleh diberikan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, klinik yang berdekatan yang dihantar oleh pihak MRSM Kelang Hulu adalah klinik kesihatan Kelang Hulu, dan hospital yang berdekatan adalah Hospital Baling. Dan waktu yang diberikan pelajar-pelajar, dihantar pelajar-pelajar ke klinik maupun hospital pada hari bekerja adalah pada waktu pagi jam 8.30 pagi dan juga pada waktu petang 2.30 petang. Ini untuk hari bekerja. Tetapi jika hari cuti umum ataupun hari Sabtu dan Ahad maupun pada waktu malam, guru asrama yang bertugas akan membantu anak-anak mendapatkan rawatan di luar pada waktu pejabat. Dan kenderaan yang kita gunakan bagi menghantar pelajar-pelajar ataupun program-program pelajar adalah kita memiliki sebuah bas dan juga kita ada 2 biji van. Syukur, Alhamdulillah. Satu van sumbangan daripada Wakaf Mufakat dan satu van lagi adalah daripada pihak MARA. Dan sekiranya anak-anak kita terlibat dengan kes kecemasan ataupun mungkin sakit yang kritikal, pihak maktab akan menghubungi tuan-puan sama ada guru asrama maupun guru penasihat homeroom. Saya rasa itu amat penting bagi tuan-tuan dan puan memikirkan keadaan kesihatan anak-anak. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan wang caruman dan juga bantuan keuangan MARA. Di sini saya ingin tegaskan supaya tidak ada kekeliruan. Okey, setiap pelajar MRSM, setiap pelajar MRSM perlu membayar yuran caruman mengikut pendapatan keluarga masing-masing, sama ada RM60, RM80 maupun RM100. Bayaran ini dilakukan pada setiap bulan. Dan pembayarannya, kaedah pembayarannya boleh dilakukan secara tunai, sama ada di pejabat MARA daerah ataupun pejabat MARA negeri yang berhampiran, mungkin di MRSM yang berdekatan dengan tempat tinggal tuan-tuan dan puan, maupun boleh juga dibayar secara tunai di MRSM Kelang Hulu. Dan pembayaran secara online juga disediakan kepada tuan-tuan dan puan sekiranya masa yang suntuk untuk melakukan pembayaran secara tunai, dan juga boleh menggunakan aplikasi MARA Apps bagi pembayaran wang caruman yang saya nyatakan tadi. Dan selain daripada itu, kepada ibu bapa ataupun anak-anak pelajar yang berpendapatan, keluarga yang berpendapatan rendah ataupun B40, boleh memohon bantuan keuangan MARA. Jika anda layak, maka anda akan dapat satu atau dua kelebihan, iaitu yang pertama, dikecualikan daripada membayar wang caruman yang saya katakan tadi, sama ada RM60, RM80 ataupun RM100. Dan yang kedua, anak-anak tuan-tuan dan puan akan dapat duit saku ataupun wang saku sebanyak RM50 setiap bulan. Ini akan diberikan kepada mereka yang memohon dan layak jika dipertimbangkan. Seterusnya, kita ada bantuan pendidikan MARA, iaitu budi, iaitu pelajar-pelajar yang berada pada tahap yang rendah pendapatan keluarganya, tanggungan yang banyak dan mungkin memerlukan bantuan yang lebih banyak, lebih besar, maka pihak MARA memperkenalkan bantuan pendidikan MARA, iaitu budi. Ini dikhususkan kepada pelajar-pelajar yang betul-betul memerlukan dan telah disenarai pendekkan oleh pihak MARA. Dan
yang terakhir sekali, mudah-mudahan ibu bapa ya dapat menyelesaikan ataupun dapat menjelaskan wawancara rumah ini secara bulanan dan konsisten bagi mengelakkan daripada berlaku tunggakan yang besar dan akan memiliki implikasi yang tidak baik kepada anak-anak kita. Okey, seterusnya, perkara yang lain yang ingin saya ketengahkan di sini adalah kebenaran menggunakan handphone. Smartphone ataupun telefon pintar tidak dibenarkan buat masa ini. Tapi anak-anak kita dibenarkan untuk memiliki handphone basic dan perlu didaftarkan. Handphone basic ini, dia tidak ada kamera, okay, dan juga dia tidak boleh diakses di internet. Hanya yang asas sahaja. Yang kedua, tablet dan juga komputer riba, okay, perlu dibuat permohonan dan hanya untuk proses PDP sahaja. Okey, saya ulang, tablet dan juga telefon riba, komputer riba hanya untuk yang memohon dan berkait rapat dengan kemudahan PDP sahaja. Yang kedua, pakaian-pakaian yang berkaitan uniform anak-anak, pelajar lelaki maupun perempuan, itu semua wajib dipatuhi, iaitu pelajar-pelajar memakai seperti mana yang tertera dalam lampiran pakaian-pakaian yang dibenarkan sepanjang berada di MRSM Pekanbaru Hulu. Seterusnya, yang berkaitan dengan program-program akademik untuk anak-anak, bagi pelajar-pelajar tingkatan 1, anak-anak kita akan didedahkan dengan kemahiran asas tingkatan 1 iaitu Cat 1, dan ia dapat memberikan satu cara pembelajaran di MRSM dengan lebih baik supaya anak-anak kita tingkatan 1 dapat membiasakan dan dapat meneruskan kaedah yang berkesan bagi memastikan anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dan pengajaran guru dengan lebih baik lagi. Dan seterusnya, untuk pelajar tingkatan 4, mungkin memikirkan tentang aliran-aliran yang disediakan di MRSM, iaitu aliran sains, perakaunan dan juga sains tulen. Pelajar-pelajar kita diberi pilihan untuk subjek yang ke-9 sama ada mengambil biologi ataupun perisi akaun. Namun untuk kelas perisi akaun amatlah terhad dan akan dibuat pemilihan bagi memastikan anak-anak kita memang mempunyai keupayaan yang tinggi untuk mengikuti kelas perisi akaun tersebut. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, di penghujung bicara saya tidak lengkap sekiranya saya tidak menyatakan direktori MRSM Pekanbaru Hulu, nombor telefon maktab, laman web maktab, fax maktab dan juga nombor telefon yang penting bagi memudahkan tuan-tuan dan puan menghubungi pihak maktab semana yang tertera di skrin. Mungkin ini akan memberikan satu kemudahan bagi tuan-tuan dan puan untuk menghubungi pihak maktab. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, biasalah bagi pelajar-pelajar yang baru menjakkan kaki ke asrama, mereka akan mengalami satu kejutan budaya ataupun kejutan daripada segi kehidupan mereka berbanding mereka tinggal di rumah. Di MRSM, kita mengamalkan pembelajaran yang pantas. Mungkin program-program yang disediakan oleh pihak MRSM padat dan mungkin sedikit memenatkan anak-anak. Sekiranya anak-anak kita merungut tentang jadual yang ketat, penat dan sebagainya, itu adalah sebahagian daripada norma bila mereka berada di MRSM bagi menjamin kecemerlangan terus dicipta dan MRSM Pekanbaru Hulu mampu berada pada tahap yang terbaik di persada kecemerlangan akademik antara MRSM yang lain. Dan seterusnya, jika anak kita menelefon kita menyatakan tentang permasalahan, saya menasihati ibu bapa agar menjadi pendengar yang baik dan seterusnya memberi nasihat yang berguna supaya anak kita terus kental, terus cekal untuk menghadapi situasi-situasi dalam tempoh yang sebulan dua ini sebelum mereka dapat membiasakan diri berada di MRSM, berada di asrama dan juga mengikuti program-program yang tidak bukan demi kebaikan dan kecemerlangan anak-anak kita juga. Selain daripada itu, saya harapkan juga kepada ibu bapa, sekiranya ada apa-apa permasalahan, boleh berhubung dengan pihak muafakat bagi menyatakan cadangan dan sokongan dan juga perkara-perkara yang boleh ditambah baik oleh pihak MRSM agar anak-anak kita terus mendapat kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan sepanjang mereka berada di MRSM Pekanbaru Hulu ini. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, insya-Allah ya, MRSM Pekanbaru Hulu ini telah mencipta pelbagai kejayaan sama ada di dalam bidang akademik, core curriculum maupun
kepimpinan anak-anak kita, pelajar. Namun yang demikian, insya-Allah tanggungjawab yang dah diberikan kepada pihak kami akan kami laksanakan sebaik mungkin, akan kami lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua dapat saling berkolaborasi, dapat saling memahami antara satu sama lain. Insya-Allah anak-anak kita akan lebih kuat, akan lebih berjaya di mana di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Saya akhiri kata-kata saya ini dengan 2 rakaat pantun. Cari-cari tempat mandi, pertama cetek, kedua teluk. Cari-cari tempat mengaji, pertama cerdik, kedua elok. Melarik halus papan di Jawa, tersergam kukuh di gerbang batu. Adab berjumpa terpisah jua, moga ketemu di lain waktu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih.